Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk membuat soalan objektif melalui Google Form. Mula-mula kita buka Google. Kita type di sini Google Form. Google Form. Kita pergi ke bahagian Google Form dan kita cari Google Form free online. Klik di sini. Di sini kita akan dapati ada dua bahagian, personal dan business. Kita tekan go to Google Form. Di bahagian form kita akan dapat lihat di sini ada beberapa template yang disediakan. Kita pergi ke bahagian blank. Tekan blank. Kita tekan blank dan kita akan dapat lihat di sini. Kita boleh letakkan tajuk. Latihan apa yang kita akan beri pada murid kita. Sebagai contoh, saya letakkan di sini tajuk yang akan saya beri pada murid adalah bahagian pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Bahagian form description saya akan letakkan disediakan oleh Ustazah Tutius. Dan di sini kita lihat sebelum apa-apa kita akan buat, kita pergi ke bahagian setting. Bahagian setting ada di bahagian atas sekali, iaitu send, setting, preview dan customize term. Jadi di sini kita ambil bahagian setting. Pada bahagian setting dia akan keluar general, presentation dan juga quizzes. Bahagian general, kita boleh pilih bahagian mana yang kita perlukan. Sebagai contoh, sama ada kita nak collect email address, kita boleh klik di sini. Ataupun kita perlukan limit to one response, kita perlu pelajar kita menjawab satu kali saja latihan. Dan seterusnya di bawah, sama ada kita nak edit after submit dan juga see summary. Kita pulang pada kita. Pergi ke bahagian presentation. Di sini dia akan paparkan ada 3 bahagian, sama ada kita nak lihat show progress bar ataupun shuffle question order. Di sini saya klikkan show link to submit another response. Di sini kita tulis confirmation message. Di sini kita nak beri kata-kata apa pada pelajar kita. Sebagai contoh, saya nak selepas pelajar menjawab soalan, saya akan ucapkan tahniah anda menjawab. Tahniah anda selesai menjawab soalan. Seterusnya kita pergi bahagian quizzes. Bahagian quizzes, kita jangan lupa make this a quiz. Klik di sini. Klik di sini, dia akan keluar paparan seperti ini. Jadi seterusnya kita tekan save. Kita tekan save. Di sini selesai bahagian setting. Kita terus bina soalan. Seterusnya pada paparan yang pertama, pada paparan ataupun muka surat pertama, kita nak selepas kita membuat tajuk soalan, kita perlukan pelajar kita untuk membuat nama. Kena mengisi nama. Kita type di sini nama. Bahagian bila di sini kita ada pilihan, kita pergi ke bahagian tepi. Di sini kita nampak anak panah ke bawah, kita tekan.
Di sini ada banyak pilihan soalan atau bentuk soalan yang kita boleh bina. Sebagai contoh, kalau nama sesuai adalah pada short answer. Kita tekan short answer. Jadi bila pelajar selesai meletakkan nama, kita perlu letak di sini required. Maknanya bila pelajar letak required, mereka akan boleh mengisi pada bahagian yang seterusnya. Seterus kita nak letak murid kita letak kelas. Kita tambah bahagian add question, kita tambah. Di sini banyak, kita tambah. Di sini sebenarnya banyak maknanya bentuk soalan yang kita boleh buat, sama ada kita nak import soalan ataupun add title and description, kita nak letak gambar, add image, ataupun kita nak letak video. Dan bawah sekali adalah add section. Seterusnya di sini kita tukar multiple choice, kita tukar pada short answer. Saya nak pelajar meletakkan nama kelas. Kita type di sini kelas. Dan jangan lupa kita pergi ke bahagian required. Di sini sudah selesai pada section pertama. Seterusnya saya nak pergi ke bahagian seterusnya. Kita tekan pada bahagian tambah di bahagian bawah sekali. Di sini ada add section. Kita tekan add section. Kita pergi pada paparan seterusnya. Kita letak di sini untitled section. Sebagai contoh, saya letak tajuk akhlak, maknanya subtopik yang akan saya beri pada latihan pada pelajar untuk murid saya. Akhlak. Description. Saya rasa saya nak letak di sini arahan. Jawab semua soalan berikut. Jawab semua soalan berikut. Kita sekarang pergi kepada bahagian untuk membina soalan. Pergi bahagian tambah. Pergi bahagian tambah. Keluar paparan seperti ini. Saya nak buat soalan objektif. Maknanya sesuai untuk saya letak multiple choice. Multiple choice. Jadi di sini boleh pilihlah bentuk-bentuk soalan yang dirasakan sesuai untuk pelajar kita. Macam saya nak letak multiple choice. Saya bina soalan. Sebagai contoh soalan yang pertama. Contoh. Apakah, sebagai contoh soalan, apakah yang dimaksudkan dengan sifat mahmudah? Contoh soal jawapan. Saya letakkan di sini sifat terpuji. Tekan enter. Sifat terkeji. Sifat yang disukai. Sifat yang dibenci. Sifat yang dibenci. Dan akhirnya saya buat di sini sifat yang dibenci oleh, contohlah dibenci oleh manusia.
bila dah buat banner soalan, okey, seterusnya ini bentuk soalan yang saya bina. Okey, sebagai contoh, bila dah selesai soalan ini, kita pergi kepada bahagian answer key. Kita pergi bahagian pada kunci jawapan. Okey, kita cari di sini. Okey, silap tadi. Apakah yang dimasukkan? Okey, sebagai contoh jawapannya adalah sifat terpuji. Okey, saya tandakan sifat terpuji. Okey, pergi kepada bahagian point. Okey, saya bagi point 5 markah satu soalan dan done. Okey, done. Okey, ini tersilap yang. Okey. Okey, dah selesai kita bina soalan. Jangan lupa, jangan lupa kita klik di sini be quiet. Okey, be quiet maknanya selepas budak selesai menjawab soalan pertama, barulah dia boleh pergi untuk menjawab soalan yang seterusnya. Okey, tekan tambah untuk kita buat soalan satu lagi. Okey, sebagai contoh saya buat 2 soalan. Okey, yang kedua, contoh sifat mazmumah ialah, okey, contoh sifat mazmumah ialah, okey, sebagai contoh saya tekan di sini, yang pertama saya letak rasuah. Okey, rasuah. Yang kedua membantu. Okey, membantu. Okey, menyayangi. Okey, menyayangi. Dan seterusnya amanah. Okey, jadi di sini kita pergi dah bina soalan, kita pergi ke bahagian answer key. Okey, tekan answer key. Okey, contoh sifat mazmumah. Okey, jawapan yang betul ialah rasuah. Okey, tekan, klikkan pada bahagian rasuah, kita letakkan markah. Okey, markah 5 markah dan tekan done. Okey, tekan done. Okey, selesai soalan kedua. Jangan lupa kita klik pada required. Okey, required. Okey, setelah selesai kita bina 2 soalan. Okey, lihat paparan yang kita telah buat tadi. Okey, bina soalan. Okey, bila kita lihat di sini dah bina soalan, kita pergi ke bahagian atas yang tadi, yang mana sebelah setting ada preview, sebelah preview ada customize term. Okey, jadi kita tekan di sini, kita nak letakkan gambar. Okey, sebab bila tak letak gambar rasa macam tak cantik. Okey, kita tekan gambar. Okey, bahagian customize term. Okey, jadi di sini kita boleh pilih. Kita boleh pilih choose an image. Okey, tekan. Okay, kita boleh pilih mana-mana bahagian yang kita atau gambar yang kita minat. Okey, sebagai contoh saya tekan gambar buku. Okey, klik di sini. Okey, tekan insert. Ya, bawah ni insert. Okey, dia akan keluar paparan muka surat yang kita background ataupun gambar yang kita perlukan telah keluar. Okey, di bahagian tepi, ya, bahagian term option ni tadi, kat sini kita boleh edit, ya, sama ada kita nak tukar color, okey, ataupun kita nak tukar background color, okey, ataupun kita nak tukar font. Okey, sebagai contoh ni ada letak basic, ada formal, ada playful. Okey, jadi pilih-pilih lah. Sebagai contoh saya nak basic lah. Okey, tekan basic. Okey, seterusnya kita pangkah term option. Okey, kita tengok paparan yang kita telah buat tadi. Okey, untuk yang seterusnya kita tekan preview.
Ya, kita tekan preview untuk kita lihat macam manakah bentuk paparan yang pelajar kita akan dapat. Kayak gini ya bentuk paparannya. Okey, jadi kita cuba menjawab dahulu sebelum beri pada pelajar kepada murid kita ya. Sebagai contoh kita letak di sini nama Rostam. Okey, Rostam. Okey, kelas 1 baru. Okey, 1 bar. Satu pun kita buat 1 melati. Okey. Okey, next. Okey, next. Okey, kita akan lihat di sini ya, soalan yang kita bina tadi keluar di sini bahagian pelajar. Okey, kita belajar untuk menjawab. Okey, sebagai contoh pelajar akan jawab sifat ni. Okey, lepas tu dia akan jawab rasuah. Contohlah. Okey, dan pelajar kita akan submit. Okey, bila dia submit, mana dia boleh tengok markah dia selesai menjawab apa yang kita tulis tadi keluar di sini ya. Tahniah anda selesai menjawab soalan. Okey, pelajar boleh tengok view score, boleh tengok pada berapakah markah yang diperolehi. Okay, jadi pelajar akan dapat lihat 5/10. Di sini juga dipaparkan tentang jawapan. Okay, manakah jawapan yang salah dan manakah jawapan yang betul. Dan jawapan yang salah telah diberi di sini juga ya, berkenaan dengan jawapan yang betul. Okay, sebenarnya di sini ada berlakulah pembelajaran sendiri bagi pelajar, maknanya memudahkan guru untuk proses pengajaran pembelajaran kerana pelajar boleh belajar sendiri. Dan seterusnya kita pergi kepada paparan tadi. Okey, bahagian paparan tadi kita buka semula yang mula-mula tadi. Okey, bila dah selesai kita akan hantar soalan pada pelajar. Okey, cara untuk menghantar soalan, okey, kita pergi kepada yang bahagian atas. Okey, kita nampak send, nampak send di sini. Okey, kita tekan send. Okey, bila tekan send, okey, kita nak beri pelajar dalam bentuk apa, sama ada dalam bentuk email ke ataupun kita nak buat dia dalam bentuk link. Okey, selalu kita akan bentuk link, mudah sebab kita mudah untuk masukkan dalam WhatsApp ataupun Telegram. Okey, jadi tekan link yang bahagian tengah ni, sebelah lampu surat ni, tekan link. Okey, di sini ada paparan link, panjang paparannya. Okey, jadi kita tekan bahagian shorten URL. Maknanya link yang diberi tidaklah terlalu panjang. Okey, tekan klik di sini. Okey, kita akan dapat satu link yang agak pendek dan kita tekan copy. Okey, kita tekan copy dan link ni kita akan beri pada murid kita ke Telegram ataupun ke dalam WhatsApp. Okey. Ke dalam WhatsApp. Okey ya. Okey, saya rasa itu saja untuk perkongsian pada hari ini tentang bagaimana cara untuk membina soalan objektif dengan menggunakan Google Form. Okey, semoga kita dapat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.